forget to subscribe my channel Hang Duk Mana. Sas. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar pihak Anwar Ibrahim Jawa MP Pasir Putih isu pengagihan kontrak. Apa kata Pasir Putih? Duduk bawah ketiak dia nak bagi. Saya baca di sikit kat macam ni. Anwar Ibrahim membidah tuduhan pembangkang yang mendakwa dia melanggar prinsip tata kelola dalam pengagihan kontrak. Okey, mari kita dengar jawapan pihak Anwar Ibrahim. Dia akan tak komen macam biasa. Wallahu a'lam, saya tidak nak sebut ura-ura yang berlaku diberi balik. Dulu dia hantam orang yang sama, tapi bila orang yang sama ini duduk di bawah ketiak dia nak bagi. Sama sebagaimana timbalan dia barangkali. Macam mana arah boleh setuju ya? Jadi bila duduk bawah ketiak ni, yang salah pun jadi tak salah, yang dulu dihantam begini-begini. Akhir dalam mesej itu, bahagian datuk pun ada. Saya dapat laporan WhatsApp, saya tak habis lagi. Saya minta kepada pihak kerajaan supaya meneliti. Kita harus teliti, jangan hanya melontarkan secara sembrono tanpa fakta. Ini seperti mana saya dengar ucapan Pasir Putih sebelum ini. Bahawa Menteri Keuangan tak ikut tata kelola dalam pengagihan kontrak kepada Disaji dan kepada Bukit Gantang. Tak benar sama sekali. Saya yang sign, saya tahu. Ini dengar dari mana? Oh, daripada TikTok. Ini belajar mana ni? TikTok. Seorang belah WhatsApp. Ya, tak rujuk fakta. Tapi belajar kalau sebut baca Quran, orang tahu surah mana. Baca hadis, rujukan sanad di mana. Tapi bila bercakap atas nama Islam, rujuk Quran, tapi bila hentam tak peduli. Ini yang saya bangkitkan. Jadi soal tata kelola, saya habis satu ayat. Soal tata kelola Pasir Putih saya nak bagi tahu. Kita tak ada tolak ansur. Definisi T15 dalam soal subsidi bersasar untuk petroleum Rom 95. Dan kedua, bagaimana pula mekanisme yang akan digunakan berkaitan pelaksanaan cukai dividen 2% ke atas pendapatan dividen melebihi ringgit Malaysia 100,000 bagi pemegang saham individu. Terima kasih, Tan Sri Speaker. Silakan Perdana Menteri. Terima kasih, Tuan Ketua. Prinsip penyasaran subsidi itu harus jelas. Penyasaran subsidi terpaksa dikenakan kerana kerajaan menanggung sekitar 20 bilion ringgit setahun. Saya percaya hal ini boleh dipertahankan sekiranya subsidi atau bantuan itu kepada rakyat. Soalnya sekarang ialah apakah munasabah bagi kerajaan meneruskan subsidi kepada bukan warga negara dan golongan teratas termasuk mahakaya. Ada isu yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat ialah tentang kedudukan T15. Maknanya kita lepaskan tanggungjawab ini membayar kepada B40, M40 dan bila dikaji T20 ada rangkaian daripada T20 ini peringkat bawah itu mungkin pendapatannya agak sedikit rendah, maka dinaikkan. Dan ini bukan perkara baru sebab dalam penyasaran subsidi diesel digunakan prinsip yang sama T15. Apa kuantumnya? Itu sedang dikaji kerana kita rasa yang ditekankan oleh DOSEM sekitar RM13,000 mungkin terlalu rendah. Maka rencana sekarang yang dibincangkan oleh jabatan-jabatan kewangan dan ekonomi dan berkaitan KPDN ialah untuk menaikkan sedikit supaya tidak membebankan. Jadi pendapatan seisi keluarga itu tidak terikat dengan yang ada sekarang. Bila nak dilaksanakan, kita jawab di sekitar pertengahan tahun. Soal penurunan, ada kaitan dengan penurunan. Harga umpamanya kalau diesel memang turun hampir 40 sen walaupun tidak dicanangkan. Jadi maknanya janji turun tu turunlah. Cuma belum lagi RON 95. Tetapi yang penting di sini diketahui ialah bahawa subsidi tidak membebankan 85% rakyat.
Jadi sepatutnya kita janganlah jadi jago T15 seperti yang disuarakan banyak dalam ucapan pembangkang. Kalau dikatakan baik, jangan bebankan di kalangan T15 yang pendapatan itu rendah. Saya boleh terima. Sebab ini yang menyebabkan keputusan kita buat daripada T20 jadi T15. Kemudian menangguhkan kerana kita kaji pendapatan seisi rumah. Kalau sekitar 13,000 mungkin tidak termasuk dalam golongan yang agak berpendapatan yang lumayan. Tetapi kalau T5% peratus di atas tu, kalau bila kita pertahan T15, kita pertahan semua. Yang orang dapat 100,000 sebulan, 1 juta sebulan, ada. Jadi mengapa tak ada pendirian untuk menyatakan ya wajar kita kenakan bayaran semasa ikut pasaran kepada golongan mahakaya dan golongan teratas. Itu pun tak boleh. Ini yang dibangkitkan. Jadi saya terima kasih kepada Yang Berhormat pada bagi ruang ini. Yang kedua ialah terkait dengan isu yang di bahagian kedua tentang dividen tadi. Cuma minyak saya nak sebut juga sebab dipermainkan soalnya kerana saya sebut dulu Singapura, Thailand, Indonesia. Indonesia juga pengeluaran minyak harganya masih RM3.30. Kita pengeluaran minyak RM2.05. Tapi kadang-kadang bila dia ucap, dia lepaskan kenyataan bahawa saya selalu bandingkan dengan Arab Saudi. Tapi itu dipadamkan. Jadi tidak ada keikhlasan dalam berhujah, tetapi hanya memain sandiwara politik. Kerana Saudi sekarang RM2.62. Semasa kita usulkan penurunan harga minyak, harga di Saudi 50 sen. Mengapa tidak dihujahkan hal ini? Kita boleh naik, tapi maknanya bila kalau kita boleh turunkan harga minyak mendadak, tidak seperti diesel. Diesel kita turun berperingkat ikut pasaran dunia. Kalau turun mendadak, maknanya projek-projek rakyat itu terpaksa dikurangkan. Jadi kita ada pilihan di sini. Sebab itu kita akan naikkan ikut harga pasaran kepada warga asing, bukan warga negara, dan juga T15. Yang kedua, soal yang terkait dengan gang saham. Ya. Sekarang ini 100, saya katakan tidak, pendapatan dividen melebihi RM100,000. 2%. Ya. Ini bermakna dalam perkiraan umum, kalau dia ada 100,000 di pendapatan, maknanya saham dia dikira sekitar RM2 juta. Jadi orang yang ada 2 juta bayarlah 2%. Itu kalau lebih pada 100,000. Dan dia melibatkan sama ada dia syarikat tersenarai atau tidak. Dengan cara sedemikian, kita ada sistem pencukaian yang progresif. Kalau dia ada 2 juta saham dengan dividen 100,000, bayarlah. Kalau 100,000 sekitar 700-800 ringgit sahaja setahun. Takkan tak boleh bayar. Saham dia 2 juta. Itu saham sahaja. Mustahil orang itu ada keupayaan hanya beli saham. Sebab itu dalam pertimbangan kita dalam menetapkan putusan ini ialah supaya mengenakan sedikit bayaran kepada orang yang ada keupayaan. Dan ini termasuk soalan Yang Berhormat tadi, termasuk juga syarikat-syarikat ini tidak tersenarai. Okey, dibangkitkan ini termasuk PMKS. Ya, tapi PMKS biasa tidak akan terkena. Hanya bila dia ada pegangan saham yang dianggap sekira lebih kurang 2 juta pegangan, barulah mula bayar. Kota Melaka. Tuan Sri Speaker, terima kasih atas jawapan daripada Yang Amat Berhormat. Soalan saya kepada Yang Amat Berhormat ialah berkaitan dengan cukai dividen 2% yang saya bangkit tadi. Memenangkan syarikat kita ada 2 jenis, satu ia listed company, satu dia private company. Jadi rata-rata kalau kita lihat private company itu kebanyakannya daripada SME. Dan bolehkah kerajaan mempertimbangkan buat masa ini dividen yang declare di bawah private limited company ini, kita jangan kenakan 2% cukai tersebut. Sebab kebanyakan SME ini mereka adalah usaha sendiri, mereka dapat untung dan mereka declare sedikit dividen.
Jadi saya harap supaya kerajaan boleh pertimbangkan secara laksanakan secara fasal. Kita mulakan dengan listed company yang mereka terima dividen daripada listed company, barulah kenakan 2% itu. Saya harap Yang Amat Berhormat dapat pertimbangkan. Terima kasih. Terima kasih Ketua Melaka. Memang ada rayuan dari PMKS untuk mengecualikan mereka atas alasan berbeza dengan syarikat tersenarai. Mereka kadang-kadang mengambil upah atau gaji yang relatif kecil dan disimpan untuk melabur dalam syarikat mereka. Jadi ada hujahnya. Sebab itulah kita ambil keputusan, mulanya difikirkan 5%, diturunkan 2%, mengambil kira rayuan yang telah dikemukakan. Dan kita fikir untuk setahun bagi yang punyai milikkan saham 2 juta, sekitar 700-800 ringgit itu tidaklah membebankan. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas. Terima kasih Tan Sri Speaker. Terima kasih Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang memberi jawapan sekejap tadi. Saya meneliti jawapan yang diberikan dan setakat ini jawapan kepada definisi T15 ini belum diberi jawapan. Dan saya dan rakan-rakan yang lain juga kita kedengaran pentafsiran secara bersendirian. Menteri Ekonomi cara dia sebut 12,000, ada yang sebut 15,000, ada yang sebut 20,000. Jadi itu satu perkara. Perkara yang kedua berkenaan dengan individu berpendapatan tinggi. Saya bersetuju dengan apa yang disebut oleh Kota Melaka, di mana ahli-ahli perniagaan yang berbentuk individu, usaha-usaha individu dia, di mana peniaga-peniaga ini sebenarnya mereka terpaksa membayar banyak. Orang datang minta sumbangan, minta itu, minta ini. Kita lagi ada dengan lembaga hasil dalam negeri dan sebenarnya macam-macam. Macam-macam jabatan-jabatan kerajaan dengan sekolah dengan apa. Jadi tanggungjawab kita di peringkat masyarakat ini, kita sempurnakan perkara ini. Jadi kalau ditambah dengan 2% cukai dividen ini, saya kira terbeban dan resiko dia kemungkinan pelabur-pelabur dalam negara ini dia akan berpindah keluar negara dan seumpamanya. Jadi apakah mekanisme yang boleh dibuat oleh pihak kerajaan untuk menangani perkara seumpama ini? Dan yang kedua berkenaan dengan tata kelola yang sering disebut oleh kerajaan. Soalan saya, apakah mekanisme pelaporan awam dan audit yang akan dilaksanakan oleh pihak kerajaan untuk memastikan ketelusan dan menghalang ketirisan dalam pengagihan subsidi bersasar RUN 95 dan pelaksanaan cukai dividen. Sebab waktu yang sama kalau kita kenakan cukai seumpama ini, kita naikkan harga RUN 95, kenaikan harga barang automatik akan berlaku serentak. Sekian, terima kasih. Silakan. Terima kasih. Saya terima kasih kepada Pak Putih. Cuma wunsing saya itulah. Kita ni tak banyak bicara soal pertahankan kepentingan golongan bawahan. 85% tu bagi kita tak penting. Kita hanya fikir ni yang nak pertahan ni apa dia? Orang yang punyai milik saham 2 juta. Ya. Itu dalam satu syarikat. Bukan syarikat dia, bukan bangunan dia, bukan keuntungan yang lain, daripada milik saham. Tentu semua syarikat, semua individu termasuk kita ada tanggungjawab masing-masing. Tetapi apakah boleh kita putuskan bagi negara secara progresif menafikan keperluan mengenakan saham atau mengenakan cukai ke atas dividen bagi orang yang milik saham berjuta ringgit? Ini isu dia. Jadi saya harap ahli yang berhormat, kalau ada cadangan, bagi cadangan lain. Tapi jangan cadangan tak boleh cukai orang kaya. Ini saya rasa satu perkara yang sangat aneh
dan bertentangan dengan prinsip yang kita nak tegakkan, pengagihan kekayaan secara adil. Kemudian dibangkitkan juga tentang kecelaruan tafsiran. Tak benar. Saya dengar ucapan baik Menteri Ekonomi, itu keuangan, kita kata DOSAM sekarang Jabatan Statistik menetapkan 13,000 dan kita fikir agak rendah. Kenapakah kita nak fikir naik 15 atau 20? Itu sedang dibincangkan, ya. Jadi tidak ada pencanggahan sama sekali. Dan ini kita rujuk ke Mesyuarat Jemaah Menteri. Mengapa kita tetapkan 15 dan 13 itu angkat ditingkatkan jumlah pendapatan. Keduanya soal tata kelola. Tata kelola dalam hal ini tidak berbangkit kerana isu dia itu sangat telus. Umpamanya 85% rakyat tidak terlibat dalam kenaikan harga RON 95. Harga itu dibayar tanpa subsidi, harga pasaran tanpa subsidi, bukan kenaikan. Ialah kepada T15 yang akan diperkirakan semula dan orang asing. Jadi sebab itu kadang-kadang dalam pandangan kita, kita harus teliti, jangan hanya melontarkan secara sembrono tanpa fakta. Ini seperti mana saya dengar ucapan Pasir Putih sebelum ini, bahawa Menteri Keuangan tak ikut tata kelola dalam pengagihan kontrak kepada Disaji dan kepada Bukit Gantang. Tak benar sama sekali. Saya yang sign, saya tahu. Ini dengar dari mana? Daripada TikTok. Ini belajar mana ni? TikTok. Seorang belah WhatsApp. Ya, tak rujuk fakta. Tapi belajar kalau sebut baca Quran, orang tahu surah mana. Baca hadis, rujukan sanad di mana. Tapi bila bercakap atas nama Islam, rujuk Quran, tapi bila hentam, tak peduli. Ini yang saya bangkitkan. Jadi soal tata kelola, tata kelola, saya habis satu ayat. Soal tata kelola Pasir Putih saya nak bagi tahu. Kita tak ada tolak ansur. Tata kelola dalam soal pengagihan ini untuk 85% itu kita tetap pertahankan. Jadi jangan pusing dengan putar, jangan buat tuduhan melulu di Dewan ini. Baik. Kita saya baca detail lagi. Ini susulan dakwaan Nik Muhammad Zawi Saleh, PM Pasir Putih, ujuk perbualan menersih aplikasi WhatsApp berhubung perkara itu membabitkan Syed Abu Husin Hafiz bebas Bukit Gantang. Seperti mana saya dengar ucapan Pasir Putih sebelum ini, bahawa Menteri Kewangan tak ikut tata kelola dalam pengagihan kontrak kepada Disaji, kepada Bukit Gantang, tak benar sama sekali. Okay, tuan, mari kita terus menyokong kajian. Apa pada dapat Ibrahim. Assalamualaikum.